Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah. Amma ba'du. Minta maaf banyak-banyak rewak deh. Salah masuk logo. Jadi tambah pula minit. Sepatut sampai pukul 9 suku jadi 9.38. Sebelum kita daurah kita ni, oleh kerana Ustaz Pak kata kita nak buat khatam selalu, jadi kita kena cepat dah. Kita baca Al-Fatihah 3 kali. Dia hadiah tamunya kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga Nabi, para isteri ummahatil mukminin, para sahabat, para imam, para alim ulama, para auliaillah, dan wabil khusus musannif pengarah kita ni Syekh Abdul Qadir bin Wangah Al-Fattani. Syai'ul lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Cuba tengok di kulit dia dulunya. Dia kata, inilah suatu risalah. Mana beberapa lafaz-lafaz yang lajak akan datang ni ialah satu risalah. Artinya satu surat kiriman yang kecil tetapi mengandungi makna yang sangat besar. Kecil sungguh. Ni halus ya tubuh dia hak asal eh. Kalau ni pun halus juga tak? Oh halus lah, halus juga ni. Dulu 8% ni. Ni berapa? 10 ringgit. Oh, mahal sikit lah, biasalah tu dah. Ini suatu risalah, mana beberapa lembaran kertas yang sedikit tetapi mengandungi manfaat yang sangat besar. Karena bicaranya tentang i'tiqad, akidah dah, pegangan kita di dalam agama. Yang dinamakan dia ini risalah dengan asasil i'tiqadi li du'afa'il biladi. Mana asas dasar kita kata dah. Dasar ataupun apa dia kan? Nak terjemah apa lagi asas? Dasar ataupun basic. Basic. Sedap sikit. Kau yang putih tu. Nah, dasar atau basic al-i'tiqad, mana pegangan. Maksud dengan i'tiqad ni i'tiqad diniyah lah. Pegangan yang dibangsa pada agama dah. Sebab pegangan ni ada banyak. Pegangan dalam ilmu hisab pun dipanggil pegangan. 1 tambah 1 pasti 2. Okey, insya-Allah dah pasti. Insya-Allah kot 2. Jadi gitu dah. Pegangan tu putus dia panggil dah. Tapi bukan bahasa agama. Itu bahasa kira-kira. Itu. Li du'afa'il bilad, bagi orang-orang yang lemah. Bagi orang-orang yang lemah, ahli negeri. Maksudnya ahli negeri yang lemah ni orang-orang awam lah. Macam kita-kita ni dah. Jadi tajuk dia tu nampak lekeh. Cuma atas kita lah. Kalau kita rasa kita pakar, kita mahir dah. Apa barang kita ni. Ini untuk du'afa. Saya akuya. Saya orang kuat-kuat. Saya orang hebat. Saya pakar. Tak ada hal lah. Kalau kita pakar, kita pandai lekeh lah. Tapi kalau kita orang tawaduk, Masya Allah, saya pun lemah. Sesuai ni untuk saya. Maka kita ambil muzakarah. Ambil baca lah. InsyaAllah manfaat besar. Meskipun akan ini risalah oleh Abdul Qadir. Jadi nama dia Abdul Qadir. Orang panggil tu ayah dia dah. Tu ayah dia sekarang. Boleh dikatakan tu ayah dia ni orang yang merumus segala perbahasan yang ditajdid oleh
tok guru dia Syekh Wan Ismail bin Abdul Qadir Al-Fatani, iaitu pada MK. Sebab apa saya kata gitu? Kalau sahabat-sahabat semua biasa mengaji kita Jawi lah, kita kata kita Syarah Faridah, apa nama dah, Umdatul Talib ke apa nama dah, itu pun anak murid Syekh pada MK juga. Tapi ada beberapa tempat-tempat yang dia agak iskal, dia panggil, seperti contoh ta'alluq tanjizi qadim bagi sifat kalam. Dia iskal, dia kata macam mana boleh nak faham ta'alluq tanjizi qadim bagi sifat kalam, benda yang tak boleh di ta'akul dengan akal. Tu dia panggil apa tu, kurang latasnya pengetahuan dia dah. Tapi oleh Tok Ayah Diskam ni, dia pandai hurai. Daripada kitab Asasul I'tiqad, naik Takribul Ikhwan, naik Tashilud Du'afa, naik Mabahasul Kalam, itu besar dah. Dan yang terakhirnya Tabyin Kadzibil Muftari. Itu memang bom meletup sungguh lah. Jadi kalau orang sekarang ni masih bangkit-bangkit isu sifat kalam apa semua, dia kurang memahami, orang panggil hujah-hujah di sebelah Tariq Syekh pada MK gitu. Dan hujah-hujahnya sudah dibukukan oleh Tok Ayah Diskam. Maka benarlah kata pada MK, sebelum Tok Ayah dia nak turun tanah Melayu ni, dia kata jaga-jaga orang Jawi ni, harimau Mekah nak turun dah tu. Kata gitu. Harimau Mekah nak turun. Siapa? Tok Ayah dia. Tok Ayah Diskam. Abdul Qadir bin Wangoh. Dia sebut situ je, kat tu je. Abdul Qadir bin Wangoh bin Abdul Latif bin Uthman. Itu kalau di kitab-kitab lain tu ada nasabnya ditulis sampai moyang dia dah. Tu. Selabudi skamai fatani panggil mayo apa ya, mayo. Serta harap akan balasan-balasan daripada Tuhan yang ghani. Dia sebut Tuhan gitu je. Sebab apa? Sebab di kita orang mukmin ni, Tuhan dengan Allah tak ada beza dah. Allah ialah Tuhan, Tuhan ialah Allah. Jadi bila sebut kata Tuhan, kena ke Allah. Sebut Allah, kena ke Tuhan. Jadi apabila sebut Tuhan yang ghani, siapa? Allah lah. Sebut Allah yang ghani, Tuhan lah. Jangan kita kata, apa sebut Tuhan, Tuhan. Sebut Allah lah, Tuhan ni banyak. Kafir siapa kata Tuhan ni banyak. Ada orang cakap itu dah. Tuhan ni banyak, dia kata bukan Allah. Kafir selalu. Jaga-jaga dah. Kalau dia sembah ke orang kafir tu, itu bukan Tuhan sebenar. Itu Tuhan palsu. Sebut Tuhan tapi buh sifat dia palsu. Macam pitih palsu, duit palsu. Duit kah? Duit juga kah? Duit palsu. Boleh pergi beli tak? Tak boleh. Itu. Tuhan palsu bukan tu Tuhan. Jadi duit palsu bukan duit, Tuhan palsu bukan Tuhan. Di kita orang mukmin ni sebut Tuhan Allah, sebut Allah Tuhan. Tak ada masalah. Jadi jangan kita jadi warung tak tepat dah. Sebab saya pernah kena tu. Saya duk sebut Tuhan, jadi ada tu haji seorang tu main. Dia kata nasihat ustaz sikit. Ya. Bagus kata. Kenapa nasihat kenapa ni nak tegur sikit, dia kata ustaz semua saya ada dengar Tuhan. Cuba sebut Allah. Okey. Apa tadi? Tuhan kan banyak ya. Di Batu Kih ada besar. Kalau di Kelantan besar-besar. Kalau Caceh tak duduk-duduk, hok duduk tak tidur-tidur, hok tidur tak bangun-bangun. Tuhan belaka tu kata. Sudahlah. Tuhan, siapa dia panggil Tuhan? Tu anak ndak karupan, anak ala gapah panggil acong leng. Sudah nak jadi seperti tu juga. Jadi hak tu bukan Tuhan sebenar, sebab tu dia panggil Tuhan, sebab dia tak kenal tu Tuhan. Kita orang hak kenal Tuhan tak panggil Tuhan. Panggil juga tapi Tuhan palsu. Macam orang kenal duit palsu, panggil juga duit, tapi duit palsu. Habis. Lepas tu hak tu bagi pencetak dia lah, tidak dibenarkan siapa-siapa cok, mana cok ni tomok pencetak akan dia ini risalah melainkan dengan izin dari mustahik yang punya milik yang berhak lah. Lepas tu kata-kata dia bawah ni sedap ni, kata ayuhai saudara-saudara muslimin dan muslimat, bahawasanya kita cela akan ulai-ulai itu. Ulai ni bukan ulai, ia kecek Kelantan ni, kecek tani ni panggil
Ulam tu dia panggil ulam. Ulam. Nasi ulam tu lah. Kita nak makan cicah budu tu. Sayur. Cela. Cela ni mana kita jadi apa cela ni macam gini kita buh dengan cuka. Nah, petai ke, jering ke, ayat jadi lembek. Tu cela dia panggil cela. Bukan cela mencaci tu bukan. Cela ulai itu terlebih baik daripada kita cela akan orang. Ni baru cela. Ni baru maki. Nah, molek kita cela ulai lagi. Sedap makan dengan budu ya. Daripada kita pergi maki orang. Ni ada dah dulunya duk maki Syekh pada MK Tok Guru dia lah. Katanya Tok Guru apa dia kata orang antara yang mula-mula tashkik ataupun data i'tiraf, mana muqtarid yang pertama ni Tok Guru di Kelantan juga. Namanya Tok Guru Haji Yaakob Lega kalau tak silap kan. Dia pernah ada karya kita kritik apa tajdid yang dibuat oleh Syekh pada Mekah, terutama terhadap sifat-sifat ma'ani. Sifat-sifat ma'ani ni kita mengaji cara dulu kan. Kudrat berkuasa, iradat berkehendak atau menentu, ilmu mengetahui, hayat hidup. Hidup so tak apa, tak ada tak ada sebab dia pun PL lazim. Lagi apa lagi? Mendengar, melihat, berkata-kata. Jadi Syekh pada ni yubah mana? Berkuasa. Sudah. Cari dalam kamu dewa tak jumpa. Kepada dia berkuasa dah. Berkehendak atau penentu, pengetahuan. Jadi belawai sek-sek dengan sek-sek dengan ber. Tu ada dah dulu start duk belawai dah nah. Siapa tahap cela-cela tu? Jadi kata Tok Syekhnya, cela ulai tu sedap lagi daripada cela okay. Kerana apa? Ini ilat dia. Kerana yang menghimpun itu, mana ulama Tok Guru yang mengarang kitab ni, tentu ada jalan mana ada hujah, ada dalil. Hanya yang mencela jua matanya terpejam. Orang hak cela tu mata dia, mata apa ni? Mata hati dia tak terbuka. Sebab kita pun maklum dah, manusia tu akan bermusuh dengan apa hak dia jahil dah. Tu. Apa hak dia tak tahu, dia akan jadi musuh. Tu. An-nas apa tu? A'daul ilmi. A'daul ilmi gitu. Bima jahilu. Jadi kata. Itu perkataan kita maklum dah. Jadi manusia tu akan jadi musuh dengan apa yang dia tidak tahu. Itu mana mata tu, mata hati dia terpejam dah. Walau mata kepala dia terbuka. Baik. Kita tak silap lama-lama, kita masuk terus dah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Itu memang senantiasalah mana-mana muallif pengarang kitab pun akan mula dengan basmalah. Dengan nama Allah, dengan minta tolong zat yang bernama Allah, boleh juga. Ataupun dengan berkat nama Allah. Itu kembali kepada isim ghairul musamma, ainul musamma, itu panjang perbahasan kita tak sebab kan. Dengan nama Allah, yakni dengan minta tolong zat yang bernama Allah, ataupun dengan berkat bertawassul nama Allah. Allah ni Tuhan yang maha barah. Maha barah artinya maha lipah kurnia, dia tak tengok siapa yang habis. Yang habis siapa pun. Itu makna Ar-Rahman. Tuhan yang maha pemurah, mana maha baras. Dan Ar-Rahim, Tuhan yang maha kasih belah pada hamba mukminnya di akhirat. Aku mula mengarang kita ni. Gitu. Alhamdulillahilladzi, segala puji tu hak Allah Ta'ala belakang. Allah tu allazi hadana, yang telah menunjuki akan kami lil islami, akan agama Islam. Wa ma kunna linahtadiya, dan tidak adalah kami ni orang yang dapat petunjuk hidayah laula an hadanallah, jikalau tidak bahawa menunjuki akan kami oleh Allah. Allahumma salli, ya Allah Tuhan rahmatilah, wa sallim, dan sejahterakilah ala sayyidina, di atas junjungan kami. Siapa junjungan kami? Muhammadin, iaitu Nabi Muhammad. Siapa Nabi Muhammad?
abdika, ialah hamba engkau, wa rasulika, dan utusan engkau, an-nabiyil ummi, nabi yang bahasa tak ngaji baca dengan manusia. Begitu lalu. Nah, yang kata nabi buta huruf jangan. Yang dengar tu nabi kita nabi ummi, buta huruf. Yang sedap dia cakap buta huruf. Nah, buta huruf ni orang tak pandai ejo, tak pandai ejo. Jangan tua buta huruf kan? Nak sebut kereta api boleh, suruh ejo. Kah, ro, ngango gitu tak pandai. Itu orang buta huruf. Nabi ni orang sefasih-fasih menyebut huruf. Kaf, ha, ya, ain. Siapa dia? Paling fasih sekali nak lebih daripada Nabi? Tak ada. Bahkan huruf ba tu Nabi lah paling fasih sekali sebut. Itu kan. Jadi ummi sini mana orang hak tak ngaji baca dengan manusia. Tiba-tiba boleh baca. Okey. Amrun khariqul adat gitu. Kalau Nabi ni ngaji di tadika, pasti masuk sekolah rendah, sekolah menengah, Pak Universiti, CJ, PhD, puada jelo-jelo, PQ, RST, VW, XYZ, macam-macam CJ ada. Tiba-tiba jadi Nabi. Orang kata Muhammad tu padai lah. PhD banyak mana dia? Padai boleh kecek bahasa sedap-sedap. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha. PhD banyak tu. Tak heran bagi rekod itu berada ni. Tapi Nabi tak pernah masuk sekolah. Jenis tepek ngamuk ummi ni bang dah. Tiba-tiba wadduha wal laili idza saja. Jadi cengih orang Arab. Dia cengih. Ngaji mana Muhammad ni? Siapa dia ajar dia cakap gini? Baca gini. Nah, syu'ara nak mari satu foto ayat Quran pendek nah. Apa? Inna a'tainakal kautsar kan. Inna a'tainakal aqo. Abu Lahab suka ngelah kat sini. Sebab apa? Sebab tak mampu. Walaupun dengan surah yang paling pendek seperti surah Inna a'tainakal kautsar. Nah, ini bukti Nabi kita Muhammad SAW sebenar daripada Allah, diutus oleh Allah Ta'ala. Ummi itu makna. Nabi yang tak ngaji baca nulis dengan manusia. Wa ala alihi, dan di atas keluarganya Nabi. Ini maklumlah keluarga Nabi dalam lepas doa semua sekali orang mukmin. Sekali pun kaki maksiat, ke kaki maksiat itu lebih berhak dengan doa. Wa sahbihi, dan sahabatnya Nabi. Fil khas adalah am. Karena sahabat ni tempatnya khusus. Man laqiyan nabi wa amana bihi wa mata ala dzalikal iman fa huwa sahabiyun. Siapa yang berjumpa Nabi, man laqiyan nabi fi hayatin nabi mubasyaratan. Siapa yang berjumpa Nabi pada masa hidup Nabi langsung, di dalam majlis yang boleh ta'aruf serta beriman dengan Nabi dan mati di atas demikian itu iman, maka dia sahabat. Maka sebab tu sahabat tu maknanya khusus. Tak ada dah sekarang orang sahabat. Walau jumpa Nabi dalam mimpi sejuta kali ke atau yaqazah, jumpa yaqazah, bukan sahabat Nabi. Sebab bukan di dalam hayat hidup Nabi di dunia ni. Jadi sebab tu aula kita selawat juga ke sahabat dengan dengan jalan mutabaah di atas keluarga Nabi. Karena keluarga Nabi itu selawatnya sabit dalam hadis. Habis ajma'ina, semua sekali. Habis itu amma ba'du, adapun kemudian daripada itu. Kemudian daripada khutbah kita adalah sekalian saudara-saudara yang Islam. Maknanya saudara belaka kita ni dah. Saudara hak paling tinggi ukhuwah Islamiah. Ada saudara dengan mana ukhuwah wataniyah, saudara senegara, warga negara. Ada saudara lagi, saudara dengan makna insaniyah, basyariah. Tapi dari banyak-banyak saudara tu, saudara mana hak paling tinggi? Saudara hak Islam. Ukhuwah Islamiah. Karena Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Sekalian saudara-saudara yang Islam. Berarti itu tu komah sini tak ada payah kita Jawi ni, tak ada komah, tak ada titik. Mujulah kita ni maknanya syukurlah kita. Syukur muju ni makna syukur. Mujulah kita, Tuhan menjadikan kita ini orang Islam. Beranak-beranak tu Islam selalu ada. Ikut mutabaah li abawan. Karena Islam ni dia boleh dengan cara keturunan. Boleh dengan cara manual. Mana manual? Mengucap dengan syahadat. Nutqus syahadatain.
Itu menua lah. Asyhadu an la ilaha illallah ngucap syahadat wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Ataupun tak ngucap, terus jadi Islam dengan sebab ikut ibu bapa salah seorang masuk Islam, maka anak belum balik pun automatik Islam. Auto dah. Gitu dah. Jadi kita ni banyaknya auto ni bukan menua ada kata ni. Sebab tu bila auto ni malah. Okey? Cuba tengok okey. Orang bawa kereta auto malah. Orang Tina kalau ambil lesen kereta. Jangan ambil menua. Suka ambil auto nak muda-muda. Tu pun tak lulus lagi. Berapa kali ambil dah. Memang dah kalau dia auto ni dia malah. Biasanya hak rajin ni menua. Sebab tu orang bukan Islam. You kaji, belajar. Mak dapat hidayah. Oh, dia jadi lebih haling daripada kita orang. Tak buat macam betul lah sekarang ni. Ikut nenek hantuah lagi Islam ni. Dia jadi haling dia lagi. Sebab apa? Sebab dia menua. Ni. Dia jadi rajin. Kita auto. Nampak tak buat betul lah. Kita Islam dah. Jadi gitu dah. Tapi jangan. Takut kita tu masuk daripada kufur nikmat. Menjadi kita ini orang Islam. Orang Islam ni apa sifatnya bila kita jadi Islam? Yang dapat kemenangan kita dari dunia, mula hidup di dunia sampai akhirat dapat kemenangan. Nah. Sebab Islam ni pasti menang lah. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahim wallahu yutimmu nurihi walau karihal kafiru. Kecil lagu mana orang kafir nak akhirat, tetap Allah Taala jaga Islam ni. Jadi kalau kita duduk dengan Islam sungguh, pasti akan menang daripada dunia sampai akhirat. Hingga tidak ada kesudahan. Mana tak ada kesudahan masuk syurga. Khalidina fiha abada. Bila lagu tu mujurnya syukurnya kita ni Islam jak dituk nenek, yang mana dengan Islam ni kita dapat kemenangan dunia akhirat dan selama-lamanya, maka hendaklah, mana wajiblah. Hendaklah ni mana wajiblah. Maka hendaklah kita, maka wajiblah kita. Siapa kita? Mukallaf. Wajib ke apa? Jaga akan benih Islam dan turus Islam. Wajib kita jaga, kita pelihara. Maka hendaklah ni, maka wajiblah kita. Kita siapa? Mukallaf. Jaga akan benih dan turus Islam kita. Jaga benih dan turus ni paksi Islam kita lah. Itu paksi dia lah. Benih dia, paksi dia, asas Islam kita. Jaga lagu mana? Ini orang panggil takluk pada kata jaga. Jaga dengan kita renti, mana? Dengan kita belajar sampai reti. Dia sebut selalu musabak, tak sebut sebab dah. Kena takdir gitulah ngaji. Sebab kalau kita tak takdir, payah nak faham. Dengan kita reti, boleh reti kalau tak mengaji. Boleh. Duduk depan TV tengok Netflix, tiba-tiba alim. Masya Allah, kata ni. Walau harus pada akal, tapi mustahil pada adab. Pada adab mustahil. Sebab semuanya ada sebab laku dah. Likulli syai'in sabab. Tiap-tiap sesuatu tu ada sebab. Kita nak jalan di atas sebab lah. Kita makam sebab ni. Tak boleh kita nak buat makam tajrid. Tak tajrid. Makam sebab kena usaha atas sebab. Nak reti, kena mengaji. Nak kenyek, kena makan. Nak sehat, kena exercise. Ikutlah. Semuanya ada sebab musabah. Jadi dia sebut musabah lalu dah. Mana tadi? Jaga-jaga dengan kita renti, mana dengan kita belajar sehingga reti. Belajar dulu. Belajar. Tak reti-reti. Apa dah? Boleh pahala banyak dah tu. Sebab kita ikhtiar. Kita usaha, kita kasak dah. Sebab reti tu bahagia habu yang Allah Ta'ala bagi. Bukan semua orang mengaji tu reti. Reti ni faham. Renti. Dia logat tani, logat sana, logat Kelantan, logat reti orang ni. Reti kata ni. Kata ni. Dan kejap. Kejap ni bukan sekejap tu ke? Teguh, yakin. Jadi kalau ngaji sampai reti, lepas tu tak yakin. Tak sah, tak lepas waktu.
macam mustasyrikun, macam pokok mulhidun, pokok orientali ngaji agama kita kan. Dia belajar aja sampai hafal Quran, hafal hadis. Nah, siapa gerti? Profesor. Tapi adakah dia berkeyakinan dengan apa yang dia belajar? Tak. Tak yakin. Tak lepas. Nah, tak lepas fardu. Jadi wajib ngaji ini sampai gerti dan kejak. Kejak ni lah orang panggil amal bagi iman. Mana? Yakin. Yakin kan? Akan sifat-sifat Tuhan. Jadi akan hukum sifat-sifat Tuhan. Sebab kita nak ngaji ni bukan hakikat sifat-sifat Tuhan. Okay? Jangan kata hakikat zat, hakikat sifat pun dah. Sebab hakikat sifat ni hanya Allah yang Maha mengetahui. Sebab tu tiap-tiap sifat ma'ani apa yang dibahas, sifat salbiyah atau sifat nafsiyah, semua tu definisi ta'rif bil rasmi. Bukan bil haddi. Bukan ta'rif bi haqiqati syai'. Sebab kita tak tahu haqiqati syai'. Hakikat sifat-sifat Allah Taala kita tak tahu. Yang tiga tu. Nah, hanya kita belajar sifat Allah Taala, hukum sifat ketuhanan. Hukum ketuhanan dan hukum sifat ketuhanan. Mana? Hukum ketuhanan, satu zat yang kita nak hukum dia tu Tuhan, mesti ada ketuhanannya. Apa ketuhanannya? Dua perkara. Dia tak berhajat apa-apa selain daripada dia, dan selain daripada dia semua tak boleh lepas dengan dia belakang. Gitu. Boleh. Tukar pula. Nah. Ambil di mana tu? Istighnah wa an kulli ma siwa. Nah, ambil tu. Ambil di mana? Bukan ambil daripada Aristotle, bukan. Ambil daripada Quran lah. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wallahu huwal ghaniyyu wa antumul fuqara. Ambil daripada tu, keluar hukum ketuhanan. Satu zat nak mengaku dia tu, ataupun orang dakwa ini Tuhan. Tuan-tuan semua, sebenarnya Tuhan kita ni, ini dia, ini Tuhan. Kita nak tasdik, ya ke dia Tuhan? Ada tak hukum ketuhanan? Dia tak berajak ke berapa dah? Berita-berita. Oh, made in China. Awak petai lagi made in China dah. Mana dia ni nak ada dia tu kila Cina hak buat dia. Kalau tidak ada dia, petai lagi dia bukan Tuhan sebenar. Nah, sebab apa? Sebab tak ada hukum ketuhanan. Kenapa kau dikatakan hukum ketuhanan itu dua perkara tadi? Istighna'u an kulli ma siwahu wal iftiqaru kulli ma siwahu ilaih. Dia terkaya, mana tak berajak apa-apa selain daripada dia. Selain daripada semua tak lepas dia, maka keluarlah hukum sifat ketuhanan pula. Ada, sedia, kekal. Apa kita nak hukum? Ada Allah. Mesti ada Allah. Tidak ada Allah? Tentu tidak. Dalilnya alam ini. Mesti sedia Allah. Tentu tidak baharu Allah. Dalilnya alam ini. Itu namanya hukum sifat ketuhanan. Itulah makna ma'rifatullah. Nah. Jadi ma'rifatullah ni bukan mengenal hakikat zat, hakikat sifat. Macam pokok sesat itulah. Dia ialah aku ialah dia. Bukan aku tanpa dia, bukan dia tanpa aku. Duk main gapo dia tahu? Duk khayal telepi kuda so kira tu ni. Cakap ngarut gitu dah. Bukan itu makna ma'rifatullah. Awaluddini ma'rifatullahi, artinya al-muhim fi amriddin, yang paling penting. Semua pekerjaan agama ni penting. Tak ada tak penting. Tapi hak terpenting sekali ialah ma'rifatullahi. Apa makna ma'rifatullah? Ma'rifatu bi ahkami uluhiyatihi wa ahkami sifati uluhiyatihi. Mengenal hukum ketuhanannya Allah dan hukum sifat ketuhanannya Allah. Itu maksudnya. Ini supaya kita jaga-jaga dengan ajaran-ajaran sesat tu. Dan sifat-sifat Rasul, mana hukum kerasulan dan hukum sifat kerasulan. Serta terima. Terima ni makna tasdik, izza'an wal qabul. Kayak gitu. Wa fussiral imanu bit tasdiqi wa nutqu fihi khulfu bit tahqiqi. Kata Imam Ibrahim Al-Laqani. Ditafsirkan oleh ulama ahli sunnah kita Asy'ariyah Maturidiyah ni, iman tu ialah mutlaqut tasdik. Tasdik apa? Tasdik dengan makna idz'an wal qabul fil qalbi. Mana setuju dan terima dalam hati. Bukan tasdik mantiki semata-mata tahu, bukan. Okey? Orang Yahudi, orang ahli kitab, dia tahu tak Nabi tahu.
Dia tahu tak tu? Tahu. Tapi dia tak setuju. Gitu tu tasdik mantiki dia panggil dah. Al ilmu bi anna Muhammadan nabiyyun. Gitu je. Tahu dengan bahawasanya Nabi Muhammad tu nabi. Patut terima? Tak terima aku. Tu tak dikatakan iman. Karena iman ni mesti kena setuju. Terima dan setuju. Tapi nak setuju terima kena tahu. Betul tak? Boleh tak setuju tak tahu? Dalam mesyuarat kata, demo setuju tak? Setuju? Setuju? Setuju ke apa? Tahu kau. Berat dia tu. Nah, dia nak setuju kena tahu. Demo setuju tak ni caranya dia ni? Kawan setuju benar. Gapo caranya dia? Kawan pun tak tahu. Berat lah tu. Nak setuju kena tahu. Tapi tiap-tiap hak tahu belum tentu setuju. Ada umur khusus mutu. Itulah gitu dah. Kalau baca gini berat ni tak hotel gini. Sebab saya daurah kitab ni kat sebulan baru hotel. Sebulan. Dan setiap isni siapa kami. Isni siapa kami. Sebulan baru hotel. Nah, jadi tak tahu lah, tengok lagu mana. Kita tengok takdir Allah Ta'ala, kita tak tahu lagi. Nah, mana tak dia? Dan setuju, mana dah? Sudahlah. Iler mana dah tadi? Serta terima ni mana? Izaan wal qabul fil qalbi. Tasdik tu lah. Terima pada mata-mata hati kita. Setuju dalam hati kita. Setuju ke apa? Kesemuanya apa? Sifat-sifat Tuhan dan sifat-sifat Rasul tu. Bahkan nak naik tinggi lagi. Nak naik tinggi lagi. Bukan setakat hukum ketuhanan, hukum kerasulan, bahkan ke semua hukum-hukum Islam. Semua kan? Tu sebab tu apa dah kata Kharidah tu, wayan tawi fi kilmatil islami maqad madha min sairil ahkami. Wayan tawi fi kilmatil islami, meliputi segala hukum-hukum yang dibawa datang oleh Nabi SAW dalam kalimah Islam mana? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Dengan dua kalimah ni, pada makna kita mengakui semua hukum yang dibawa datang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana tasdiqun nabi wa tasdiqu bima jaa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam ma ulima min ad-din bid-darurati. Mana kita setuju dengan Nabi dan setuju dengan apa yang dibawa datang oleh Nabi SAW daripada hukum agama yang diketahui dengan secara mudah, pasti mudah itu. Jadi semaya wajib 5 waktu, puasa Ramadan, tutup aurat, haram minum arak, haram zina. Pada makna tu hukum-hukum yang maklum pada agama kita. Jadi tak lama kita boleh masuk Islam dengan mudah. Kalau tak ada kalimah syahadat ni, jadi nak masuk Islam ni gini dah. Nak masuk Islam? Saya nak masuk Islam. Jom. Okey, ready dah? Saya mengaku, ucap. Saya mengaku Allah sajalah Tuhan. Allah mesti ada. Allah mesti sedia. Allah mesti kekal. Allah panjang ni. Nabi-nabi Rasul mesti benar. Mustahil tentu tidak dusta. Nabi Rasul panjang ni. Semaya 5 waktu Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, Subuh wajib. Puasa Ramadan wajib. Sore boleh tentu selesai masuk Islam gitu hari. Jujur berkata dah. Jadi tak perlu pakai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Islam adalah gitu dah Islam. Bukan di mana Tuhan? Di langit. Masya-Allah Islam dah. Okey. Bukan gitu dah. Tak ada gitu dah. Tak ada. Kalau ada hadis pun bukan murak gitu nah. Bukan murak tanya nak masuk Islam ni? Nak masuk Islam. Okey, ready? Siap sedia? Di mana Allah berada? Allah berada di langit. Alhamdulillah Islam dah. Masya Allah. Gitu. Tak tahu mazhab mana. Setakat ni tak jawab lagi lah. Semua orang nak masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah. Gitu. Tu. Baik. Habis itu. Semua hukum-hukum Islam. Nak ke semua hukum-hukum Islam tu wajib kita terima pada hati kita. Terima. Setuju. Semaya wajib setuju. Haram zina. Setuju. Buat tak buat. Suku kira tu dah. Kerana iman di dalam mazhab ahli sunnah ni saya mutlaqut tasdik, semata-mata setuju. Adapun a'malu bil arkan, apa dah? Hak dia sebut sama tu. Iqraru bil lisan wa a'malu bil arkan. Hak tu bukan iman bukan.
beramal dengan anggota tu, dia panggil apa? Syartun likamalil iman. Syarat untuk menyempurnakan iman. Mengakui iqraru bil lisan tu pula syartun li sihhati ijra'i ahkamil islamiyah fid dunya. Gitu. Syarat untuk mengesahkan di pelaksanaan Islam di dunia. Jadi kalau seorang itu mengucap dengan syahadat asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna sayyidana Muhammad Rasulullah, Islam lah. Tak perlu dah kita korek hati dia, kita tilik nanti nak kasyah dulu. Betul tak ni? Ni munafik nanti ni. Bukan. Tak perlu. Nahnu nahkumu bizawahir. Kita aku sahih. Dia mengucap syahadat Islam tu. Allahu yatawalla sir. Allah urusan dia sebenar ke tak sebenar, itu urusan Allah Taala. Nah, jadi kemah ahli sunnah tu gitu. Jadi jangan capu. Sebab saya pernah dengar orang duk ngajar tu, tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah, iman ni ialah tasdiqu fil janan wa iqraru bil lisan wa a'malu bil arkan. Sudah. Tiga-tiga ni kita kena mesti himpun, baru kita benar-benar beriman. Beres lalu. Selesailah. Itu makna dia Khawarij atau Mu'tazilah. Mu'tazilah itu. Khawarij itu. Khawarij, Mu'tazilah kena tiga-tiga. Cuma khilaf Mu'tazilah Khawarij ni, kalau ternafi salah satu daripada tiga ni, apa kita nak hukum? Kata Mu'tazilah, kalau tak ada salah satu daripada tiga ni, maka dia tak boleh dipanggil kafir, tak boleh dipanggil mukmin. Lepas tu? Mupir. Mukmin kafir, campur dua-dua dah. Akhirat esok manzilatun baina manzilatain. Duduk tengah-tengah. Tak ada syurga, tak ada neraka. Duduk tengah-tengah. Nah, sebab apa? Nak kata dia kafir, ada lagi dua. Ada lagi Nah, nak kata dia mukmin, tak cukup tiga. Tak boleh hukum mukmin, tak boleh hukum kafir. Lepas tu, mupir. Tengah-tengah. Malah Khawarij kata bengok apa, payah gitu. Tak ada kafir tu. Senang. Khawarij itu pula. Tak semaya, kafir. Gitu. Tak tutup aurat, kafir. Zina, kafir tu. Senang. Mudah duk main mupir. Kafir. Tu Khawarij. Kita dah. Kita iman tu hanya tasdik. Dia tak semaya, tapi masih tasdik. Mukmin asi. Muslim maksiat. Payah apa? Kita nak kafir orang ni payah nah. Payah. Ahli sunnah wal jamaah ni payah nak kafir ahli kiblat nah. Tu nak. Habis itu. Hatta kalau nampak mati dalam keadaan dosa pun, kita tetap kena serah pada Allah Ta'ala urusan dia. Man mata walam yatub min zambihi fa amruhu mufawwadun li rabbih. Orang mukmin hak mati tak sempat taubat. Nah, free hair. Ibu-ibu nasihat, bila mek nak pakai tudung, duk makan nasi, matilah kita muda lagi, seksi lagi kan ni. Nak lekat tule ayah, mati je tu. Tak sempat taubat. Apa kita nak hukum? Ngakak dah ni. Fa amruhu mufawwadun li rabbih. Urusan dia kita serah pada Allah. Tuhan nak apa boleh, Tuhan nak azab neraka apa boleh. Serah pada Allah. Bimasyiatillah. Tu kita orang ahli sunnah wal jamaah gitu. Bukan kata tak payahlah Ustaz, lepas-lepas dah lerok gitulah. Neraka dah ni, kafir ni. Jangan. Gitu. Baik, habis itu. Bahkan ke semua hukum-hukum Islam, hendaklah ini wajiblah kita tahu, ini kita belajar hingga tahu bahawasanya perkara-perkara yang kita hukumkan dengan jalan fikiran akal itu tidak lepas daripada tiga perkara tu. Dia locak masuk ke hukum akal. Tapi di sini dia tak mari hukum akal. Dia mari muta'allaq bagi hukum akal. Dia panggil akal hukum. Hukum akal lain. Akal hukum lain. Pentingnya tu. Akal hukum mana benda yang dihukum oleh akal tu panggil akal hukum. Muta'allaq dia. Tepat gantung bagi hukum tadi. Kalau Arab dia panggil wajib, mustahil, jaiz. Kalau hukum akal wujub, istihalah, jawaz. Gitu. Kalau kok Melayu mudah. Mana? Wujub, sungguh. Gitu. Istihalah, tidak. Tentu tidak. Kalau wujub, tentu sungguh. Kalau istihalah, tentu tidak. Kalau jawaz, boleh jadi sungguh pada satu ketika, boleh jadi tidak pada satu ketika yang lain. Itulah hukum akal. Jadi nak mudah ke kapun. Lah ni orang kata payah lah. Mana ada orang kapun ni asyai. Apa? Asyai.
Asy'ariyah nak sebut upaya kata. Mana ada majoriti orang kapur Asy'ariyah nak sebut upaya. Nah, jadi kita nak mudah ya kapur ya. Hukum akal 3. Tentu sungguh, tentu tidak, boleh jadi. Ha gitu ya. Kesenang gitu. Tak sana. Cuma kalau yang ngaji kat ya baca Arab no hurai jugalah. Wujub apa makna? Adamu qabulul intifa. Tidak terima tidak. Artinya sungguh. Istihalah apa? Adamu qabulis subut. Nah, tak terima sungguh. Artinya tidak. Jawab apa? Qabulus subut taratan wa qabulul intifa taratan ukhra. Terima sungguh, terima tidak pada satu ketika, terima sungguh pada satu ketika, terima tidak pada satu ketika yang lain. Itu dia panggil jawaz. Nak Arab nah. Jadi kalau kita hidup kepek, tak usahlah jadi nak arak-arak sangat. Tahun dah beranak di Malaysia hidup kepek. Nah, orang Melayu selalu. Tak sungguh. Biasa saya ngajar orang kapur dah, saya nak imut dah. Macam usolli juga. Orang kapur ni kita jangan ajar dia usolli. Sebab dia jadi nak pergi ke tajwid selalu. Usolli. Nipih tu, sok ni. Usolli sudah. Padahal benda mudah je wayunda bunut kuku baila takbir tu sunat betul bagi orang hak nyakit waswas ni. Kenapa? Untuk menolong oleh lidah akan hati. Lagu mana? Aku semaya fardu zuhur ni bukan duk berak ni. Allahu akbar. Ke mudah ke tu. Maksud dia kata Allah batu terniaya lah. Itu tujuan talaffuz bin niat tu. Wi mudah ya kapung dah. Tu lagu tu. Baik. Maka dinamakan wajib pada akal. Mana? Misalnya wajib pada akal. Mana tak ada laka tu. Satu daripada 3 perkara. Perkara yang mesti sungguh, tak terima tidak sekali-kali. Jadi bila perkara tu kita hukum dengan tentu sungguh, maka perkara tu dikatakan perkara yang tentu sungguh, tak terima tidak sekali-kali. Akal kita hukum dengan sungguh, berarti perkara tu tentu sungguh, tak terima tidak sekali-kali. Jadi kena ke perkara wajib ni dah. Tu. Contohnya seperti ada Allah. Apa akal kita nak hukum? Tentu sungguh ada Allah. Bermakna ada Allah tu wajib akal dipanggil. Sebab kita hukum dengan tentu sungguh. Tentu sungguh tu dipanggil wujub. Maka sebab tu jadi aqaidil iman tu simpulan iman ni sebab tambah dengan tadi. Tambah dengan mesti ada Allah. Tentu tidak tiada Allah. Jadi kalau kita tak mengaji lagu tu, mengaji Allah ada, Allah sedia, Allah kekal. Ya Allah ada, memang Allah ada. Kita tak mengaji pun memang Allah ada. Hatta kafir semua orang atas muka bumi pun Allah ada. Apa masalah? Jadi iktikad ni bila kita sipul tadi tu. Ada Allah mesti, tu mesti. Sungguh ada Allah. Tu orang panggil simpul tu. Lepas tu ada lawan yang tiada. Lawan tu mana tak boleh beripu sekali dah. Kalau ada, kalau tak ada, tak ada. Jadi tak ada Allah, apa kita nak hukum? Tentu tidak tiada Allah. Dia panggil istihalatul mustahil. Jadi kita mengaji tu bukan mengaji bila wajib mustahil, bukan. Kita mengaji nak simpul hak wajib dengan wujub, nak simpul hak mustahil dengan istihalah. Itu dia panggil wujubul wajibat. Istihalatul mustahilah. Tu. Baik, habis itu dah. Mana misalnya seperti misal contoh perkara yang mesti sungguh tak terima sekali-kali, maka dinamakan wajib pada akal. Mana misalnya? Seperti ada Tuhan kita dan sedianya Tuhan kita hingga akhir sifat-sifat ketuhanan itulah. Jadi ada Tuhan kita tu kita hukum dengan tentu sungguh ada Tuhan kita. Jadi tentu sungguh ada Tuhan kita. Tentu sungguh tu wujub, hukum akal kita hukum tu. Ada Allah tu kita hukum dengan tentu sungguh dipanggil wajib. Mana ada Allah tu perkara tentu sungguh, tak terima tidak sekali-kali. Sedia Allah tu perkara tentu sungguh, tak terima tidak sekali-kali. Gitu. Nampak? Faham tak tu? Gini ya, gini. Nak mudah kayak gini. Kita baca kul huwallah ajalah. Baca mana? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad. Kau kita baca yalid yulad. Kau yalid yulad kan lam yalid walam yulad. Lam yalid walam yulad. Jadi yalid yulad mustahil.
lam yalid walam yulad istihalatul mustahil. Maka sungguh tak tentu tidak Tuhan diperanak, tentu tidak Tuhan beranak. Sungguh. Jadi istihalatul mustahil itu wajib. Tentu tidak tiada Allah itu wajib. Tentu tidak baharu Allah itu sungguh mesti wajib. Betul tak? Baharu Allah ni sungguh ke tidak? Baharu Allah tentu tidak. Betul tak? Tentu tidak. Tentu tidak baharu Allah tu sungguh tak? Sungguh. Wajib. Wajib dah. Jadi yali yula mustahil. Betul tak? Diperanak dan beranak mustahil. Lam yalid walam yulad, tentu tidak diperanak, tentu tidak beranak. Sungguh tak Tuhan tentu tidak? Sungguh. Tu gitu sebenarnya ngaji hak usul sungguhnya gitu. Yang awak mengaji kau popok ilik sebelah sana tu ngaji apa Tuhan ada lawa-lawa tak ada. Tak ada lawa-lawa tak ada. Tak dikuasa lawa-lawa lemah. You ingat kalau lawa tu gocoh dah. Ya kalau gocoh tu naik atas state lah. Muai pun boleh. Jadi lawan tu makna hak tak boleh beripu sekali gitu. Bila ada tak beripu sekali tak ada. Bila kudrat berkuasa tak boleh beripu sekali lemah. Bila pendengaran tak boleh beripu sekali dengan pekak. Kayak gitu. Tak boleh beripu tu. Mana boleh saya tidak ada pendengaran tapi tak pekak. Sudah. Pakai pening gitu kena faham. Baik. Keduanya perkara yang tentu tidak. Perkara tentu tidak. Perkara yang tentu tidak. Mana? Perkara yang dihukum dengan akal tentu tidak. Gitu. Jadi tentu tidak tu hukum akal. Perkara yang dihukum dengan akal tentu tidak dipanggil mustahil. Muta'alaq bagi hukum akal dah. Perkara yang tentu tidak. Tak terima sengoti mana? Tak terima sungguh. Tak terima sengoti tu kan tak terima sungguh. Sebab apa kita kata sungguh? Sebab kalau kita baca kitab Arab contoh seperti biasa Sanusi, kitab Imam Sanusi you mari wajib akal ni. Wajib akal ni ma la yutasawwaru fil akli adamu. Dah. Barang yang tidak terbenarlah oleh akal tiadanya. Mana apa? Barang tentu ada. Padahal ada tu khusus. Kayak gitu. Sebab apa khusus? Sebab tiap-tiap ada tu khusus tak? Betul lah tu khusus. Tiap-tiap benda ada pasti sungguh. Pasti sungguh. Pasti subuh. Tiap-tiap maujud pasti subuh. Tapi tiap-tiap subuh belum tentu maujud, belum tentu wujud, belum tentu ada. Tiap-tiap sungguh belum tentu ada. Ini masuk amrun intibari gafal. Nah, ya sungguh betul. Tiap-tiap sungguh belum tentu ada. Tiap-tiap ada pasti sungguh. Jadi kalau kita kata wajib akal ni perkara tentu ada, lepas tu sifat-sifat hak sungguh saja tak naik sampai tahap ada, bukan wajib akal. Jadi kena takwil lagi. Sebab kalau kita Arab semua dia takwil. Wujuduhu ai subutuhu. Ya tak? Adamuhu ai intifa'uhu. Ia takwil gitu. Sebab apa? Supaya masuk semua afraq. Afraq wajib dalam wajib, semua afraq mustahil masuk dalam mustahil. Jadi takwil lagu tu dah. Mana perkara tentu tidak. Lagi tak ada nak tambah tak apa. Tapi sebab kalau perkara yang tentu tidak, benda tak ada pun tentu tidak. Benda hak benda hak bukan dikatakan tak ada sebab dia memang tak ada, tapi dia tu tidak pun masuk. Gitu. Faham tak tahu tu dah. Baik. Tidak terima sungoti dan sungguh sekali-kali. Mana? Yang kedua ni, perkara yang tentu tidak tak terima sungoti dan sungguh sekali-kali. Tak terima sungguh. Kok sungguh pun tak terima? Apa lagi ada? Gitu. Tu sebab sekurang-kurang nak sabit tu sungguh tak apa dah. Sebab tu saya baca lagi kitab Hasyiah Dawani, dia sebut Mu'tazilah ni, kalau dia isbat sifat-sifat ma'ani Allah tu di taraf amrun iktibari, cukup dia tu keluar daripada kelompok Mu'attilah. Cukup dah. Walaupun tak kata wujudi. Dia kata Tuhan qadirun bi qudratihi wal qudratu amrun iktibari. Tak apa dah. Sebab sungguh. Amrun iktibari ni sungguh. Walaupun tak ada pada mata kepala. Ghairul mawjud fil a'yan.
tidak ada pada realiti. Ya, tapi sungguh. Macam hadah besar ada kecil kita lah. Nah, tak ada ni, ada apa? Oh, hadah besar tu tengok. Biru muka. Nah, ada kecil sebab bela-bela gitu, gari-gari. Ada gitu kan? Tak. Tapi Tuhan suruh akak tak kalau kita nak sembahyang? Suruh akak. Nawaitu raf al-hadasi, akak hadah. Akak letak di mana? Gitu. Dan kalau kata amrun i'tibariyun tu amrun adami, jadi kijik bodoh pula duk akak benda tak ada. Gitu. Tapi bukan. Amrun i'tibariyun yakumu bil a'dha'il badani yamna'u sihhatas shalah. Apa maksud? Perkara yang sungguh pada fikiran berlaku pada anggota badan. Kan gitu. Berlaku. Kalau tak reti gitu, pernah kita nak terjemah. Apakah hadas? Perkara yang tidak ada, tapi ada di anggota badan. Pakai gila gitu. Tadi kata tak ada, patut ada pula. Bukan gitu cara faham. Perkara yang sungguh pada fikiran berlaku. Berlaku ni al-mutajaddidu lah. Sebab dia baharu ni ada dua dah. Baharu majazi, baharu hakiki. Baharu majazi maujud ba'da adami. Ada kemudian daripada tidak ada. Baharu secara majazi mutajaddidu ba'da adami. Berlaku kemudian daripada tidak berlaku. Jadi walaupun tak ada, tapi berlaku dah. Berlaku. Jadi berlakulah Tuhan melihat. Berlakulah Tuhan mendengar. Itu yang ta'alluq. Tak ada pun dalam Quran ta'alluq. Berat mu. Kata konteks ta'alluq ni tidak pernah diajar dalam Quran hadis. Mana mu Quran hadis kok bahasa keling apa? Quran hadis kok bahasa Cina apa? Tak kena nak nanti royak babut ta'alluq dalam Quran kena kecek gitu bang bahas. Ta'alluq ni bahasa Arab tu faham dah. Kalau ngaji bahasa Arab, tiap-tiap PM mutaaddi pasti ada ta'alluq. Maklum dah tak ke? Mengaji buat apa? Mubtada khabar, ising, mana ada dalam Quran ni? Mampu gitu. Tak cerdik kecek gitu. Sebab benda tu maklum dengan bahasa dah. Tu ta'alluq. Jadi konteks ta'alluq tu bukan rekod-rekod Asy'ariyah Maturidiyah. Sesuai dengan kaedah luruh bahasa dah. Kalau fi'il muta'addi ada ta'alluq. Kalau fi'il lazim tak ada ta'alluq. Gitu je. Kadang-kadang muta'addi dengan sendiri, kadang-kadang muta'addi dengan haraja dan sebagainya. Muta'addi kadang-kadang satu maf'ul, dua maf'ul. Itu semua dalam bahasa dah. Tak kena nanti kot surah ta'alluq gitu. Surah Baqarah, surah ta'alluq, surah muta'allaq gitu. Kena cerita sasar lah Quran. Bodoh nah tu. Seorang profesor boleh tulis lagu tu dah. Malu sikit. Dan maka dinamakan mustahil. Mana perkara tentu tidak. Itu nama mustahil dah. Seperti apa Seperti tidak ada Tuhan. Itu kita hukum dengan istihalah. Tentu tidak ada Allah, tidak ada Tuhan. Jadi bila kita hukum dengan tentu tidak, maka perkara yang dihukum dengan tentu tidak itu dikatakan perkara tentu tidak. Mustahil. Bahasa Arab panggil mustahil. Bahasa kita kata perkara tentu tidak. Hukum akalnya istihalah. Kita kata tentu tidak. Gitu. Habis. Dan baharunya Allah hingga akhir. Ketiganya daripada tiga. Perkara yang boleh jadi kedua belah. Boleh jadi kedua belah. Sengoti, sebelah sengoti pun boleh jadi. Atau bahung pun boleh. Bahung. Tak tahu ni. Bahung. Ini bahasa orang sana dah. Bahung. Kalau kita bahung tu lawan bagi sidq. Al-kizbu kan? Lawan bagi sidqun, kizbun. Lawan bagi hakun, batilun. Lawan bagi sawabun, khata'un. Kayak gitu. Ada bahasa Arab. Cuma ini luruh orang sana cakap. Sengoti ke bahung ni? Bahung. Bahung ni mana? Tidak dah. Gitu, tidak dah. Bila diceritakan dia perkara, sungguh atau tidak dirinya. Boleh. Boleh jadi belaka. Boleh sengoti atau bahung bila diceritakan dia perkara. Sungguh atau tidak dirinya di perkara. Boleh jadi sungguh, boleh jadi tidak. Itu dia panggil jaiz ataupun mungkin ataupun macam-macam panggilan dia dah. Kalau hukum akal dia panggil jawaz.
Qabulus subut taratan wa qabulul intifa taratan ukhra. Tapi dia qabul ni bukan terima sekali, sebab sungguh dengan tidak ni dia perkara tak boleh beripu sekali. Ni ada juga orang nak iktiraf ni kadang-kadang dia kata, apa sifat 20 ngaji. Tadi kata ada dengan tak ada tak boleh beripu sekali. Ni harus pula dah Terima ada, terima tak ada. Terima sungguh, terima tidak. Itu jaiz kata. Kena takdir lagi. Terima sungguh pada satu ketika, terima tidak pada satu ketika yang lain. Contoh saya kata, bukit itu gegar lah. Bila? Nah, kemari dulu. Kemari dulu gegar. Hari ni dia. Boleh jadi sungguh, boleh jadi tidak dah. Dia terima tu. Bukan kata bukit itu gegar ketika mana dia gegar, dia duduk dia. Hak tu memang tak boleh. Ketika mana dia gegar tu mana gerak tak? Gerak. Dia. Tak gerak lah. Mana boleh beripung itu? Nah, jadi kalau orang mari cerita kita, kemarin bukit tu gegar. Kemarin dulu tak gegar. Boleh terima tak? Boleh. Sebab gegar dengan tak gegar tu, masa lain-lain. Satu ketika dia bergegar, gerak. Satu ketika dia diam. Boleh terima tak? Boleh terima. Kalau orang mari cerita, saat dia bergegar tu lah dia tak gegar. Sudah. Denyut selalu otak kita nak faham dah. Tak usah dah kita denyut. Kata bahaung lalu kita ni. Bahaung ni. Mana ada gitu nah. Tu habis itu. Maka dinamakan jaiz. Bukan jaiz. Jaiz. Jaiz itu Jabatan Agama Islam Selangor. Jaiz bizal. Contoh mana? Seperti mengada oleh Tuhan akan apa-apa mungkin, atau meniadakan dia apa-apa mungkin ikut. Nah, sebab tu kalau orang cerita, Pak Mak meninggal dah. Pak Mak mana? Pak Mak belakang rumahmu tu lah. Ya ke? Innalillahi wa inna. Kayak gitu. Boleh terima selalu dah. Walaupun kejut juga, maring baru duk buat kedai kopi dengan dia. Kejut juga sekejap, tapi innalillahi wa inna. Boleh terima? Boleh terima. Mana ada kata, meninggal dah Pak Mak. Pak Mak mana? Pak Mak belakang rumahmu tu lah. Mana boleh Pak Mak meninggal? Dia mesti ada. Tentu ada. Tak terima nak kata tak ada. Tak ada itu, tak ada. Nah, boleh terima tak? Boleh terima dia ada, boleh terima dia tak ada. Aja dia kata mungkin. Tu dah. Seperti mengada Tuhan akan apa-apa mungkin, atau meniadakan dia, meniada ni meniada hak ada kepada tiada dah. Gitu makna meniada. Atau tidak mengada, tak mengada sejak di awal lagi. Tu sebab kena royak tu sebabnya ada orang duk mengajar sifat 20 kata ijadul mumkini minal adami ilal wujudi wa i'dam. Wa i'damul mumkini ni dia syarah ke mana? Jadi tengok dia kata, tia dalam masjid ni ada berapa? Ada 5. Mana tia yang kena? Tak ada. Allah meniadakan. Orang tak panggil meniada lah tu. Tak ada sejak di awal lagi. Memang tak ada mula-mula lagi dah. Melainkan tia masjid tu ada ni. Tiba-tiba lah ni 5. Tu baru boleh kata meniada. Sebab ada dah dulu. Tuhan meniada. Wa i'damul mumkini minal wujudi ilal adami. Kayak gitu. Kalau memang tidak ada sejak di awal, dia tak panggil meniada. Hidup menadak benda hak tak ada tu hijab ibadah. Tahsilul hasil. Habis itu dah. Kena ayat juga tu. Maka perkara-perkara yang 3 inilah yang dituntut tu, bukan yang ditutup. Tawau-ta. Kalau kita baca betul tak, yang ditutup. Mana yang dituntut. Yang dituntut. Mana syarat tuntut. Tolabul fi'li. Syarat tuntut kita perbuat. Mana? Mengaji. I'tiqad dalam hati. Yakin. Setuju dalam hati kita. Itu hak bahasa ilmu akidah iman tu begitulah. Dituntut di atas kita tahu pada hak Tuhan dan pada hak Rasul alaihimus salatu wassalam, segala rasul-rasul alaihimus salatu wassalam. Mana dalilnya banyaklah. Fa'lam annahu la ilaha illallah ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulih. Itu semua tu ayat-ayat Quran yang menunjuk kata bahawasanya kena lagi beriman secara tafsili. Dia panggil dah. Ada iman ijmali, ada iman secara terperinci. Supaya apa? Supaya akidah kita tu terjaga, kukuh, kemah. Habis itu. Maka tentu, nak masuk dah ni. Masuk sifat yang pertama. Jadi bila dah kita kuasai dah hukum akal yang 3 mana?
tentu sungguh, tentu tidak, boleh jadi sungguh pada satu ketika, boleh jadi tidak pada satu ketika yang lain. Jadi 3 dah. Kalau kita nak pendek kak, sungguh, tidak, boleh jadi. Itulah hukum akal. Berlainanlah dengan hukum syarak dan hukum adat. Itu tak bicara dalam ini dah. Hukum syarak tu kita dengan mengaji usulul fiqh, ada hukum syarak taklifi, hukum syarak wada'i, gapo sebagainya, huraya panjang tu. Kemudian ada hukum adat. Hukum adat ni hak kebiasaan dah. Hak berulang-ulang. Berulang-ulang tapi sah menyalahi. Ribtul adi ada 4. Ribtul wujud bil wujud, ribtul wujud bil adam bil wujud, ribtul adam bil adam. Ikatan ada dengan tiada, tiada dengan ada, tiada dengan tiada. Ada makan, ada kenyang. Tiada makan, ada lapar. Tiada makan, ada makan, tiada lapar. Tiada makan, tiada kenyang. Gitu. Itu contoh. Semua tu dia panggil hukum adat. Jadi, hukum adat, hukum akal, hukum syarak, sebenarnya kita kena betul-betul boleh beza dah. Sebab hukum syarak pun ada hukum aridi, hukum aradi dia panggil, hukum aradi dah. Hukum hak baru kedatangan. Dia tak ada janji pahala syurga neraka, tapi hukum syarak dia panggil. Seperti wajib mati tiap-tiap menyawa. Tu. Jadi hak tu dalam perbahasan yang besar-besar lagi lah. Jadi hak ni dia sebut hukum akal lah. Jadi kita kena kuasai hukum akal, tentu sungguh, tentu tidak boleh jadi. Supaya apa? Supaya kita boleh hukum di atas sifat ketuhanan ni. Ni. Itulah mana hukum sifat ketuhanan. Itu. Ini nak masuk menyata. Maka tentulah ngoti Tuhan kita itu maujud. Maksud tu? Maka tentulah ngoti sungguh. Hukum akal tu. Maka tentulah ngoti sungguh Tuhan kita itu maujud. Maujud apa arti? Yang ada gitu je. Jangan yang diada-ada jangan. Sebut maujud tapi nak dengan makna wujud. Gitu dah. Sebab ada dulu tapi lah ni dia jadi macalah kokonu dah dia. Sia ke dia dah. Sebab dia kalah debat dia tunggu punggung dengan laptop tu. Akhirnya dia jadi pelik dia jadi kata. Dia kata akidah Asy'ariyah ni pelik-pelik kata Allah maujud. Allah yang diada-ada. La ilaha illallah. Berah pening walaknya tu. Tak ada arah tu. Artinya yang ada gitu je, bukan yang diada-ada bukan. Dengan sebab apa kita kata Tuhan tentu sungguh? Tuhan kita tu maujud, mana Tuhan kita tu ada. Ini dipanggil sifat ni kalau cari dalam Quran tak jumpa bil lafzi dah. Tak ada dalam Quran. Allahu maujudun, tak ada gitu. Innallaha ta'ala wujudun, tak ada gitu. Cari surah mana, ayat mana tak jumpa. Tapi dengan secara hukum dia panggil. Tak ada dengan secara lafaz tapi bil makna. Analoginya mudah. Gini, kalau orang mari rumah kita, bini kita nak masuk ke apa semua dah. Apa tu? Saing kita pun makan. Dia kata, "Ui, sedap lauk tengah hari ni. Siapa masuk ni, mak?" Kita pun kata, "Bini aku masak." Apa hak saing kita ke faham? Oh, bini dia ada di rumah. Selalulah. Jadi sebab tu Tuhan tak perlu cerita, aku ni ada. Allah benar. Maka Allah Ta'ala raya ya. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahu. Allah lah yang buat 7 lapis langit. Bumi pun supaya langit 7 lapis. Kita faham lalu. Mana dia ada lah sebab dia buat. Macam tadi. Bila tanya siapa yang masak ni Pak Mak? Pak Mak kata, bini aku lah masaknya. Kita kata, oh bini ada rumah ni. Gitu selalu dah. Mereka kalau kita nak kejut, kalau bininya mati. Sudah. Bini aku masak. Bini kat mana ni? Baru kemari, baru mati. Popok mak gila dah. Ia jadi tak boleh rindu kan? Kadang ada yang masak, ingat ke bini dia masak. Dia kata bini yang masak. Tu tak boleh pakai lah. Biasanya bila dia kata, bini aku masak, bini dia hak masak lauk ni. Apa kita faham? Oh, bini dia ada rumah. Gitu selalu dah. Tu orang panggil bil makna. Tak ada kena sebut lah. Tak ada kata, siapa dia masak ni, mak lauk tengah hari ni. Bini saya ada di rumah. Dia yang memasak lauk ini. Oh, CV-nya. Ni mesti masa sekolah pakai seluar tak ada. Apa tu kita tak boleh juga CV ni. Berah sangat nah. Tak usah jawab gitulah. Jawab dengan mudah lah dah apa. Bini aku masaknya. Jadi orang dengar tu faham. Oh, bini dia ada rumah. Bukti ni lauk ni
Dia masak, bini dia masak, lepas tu kata ada di rumah. Gitu. Jadi tak perlu pun cerita bini saya ada di rumah dan dia yang memasak lauk ini, tak perlu. Tuhan pun gitu juga, dia tak perlu cerita. Saya ada dan saya lah buat langit bumi ni. Benar-benar macam kau tak akal kamu. Bila aku cerita aku yang buat langit bumi ni, aku ada tak? Ada. Dia ingat dah. Sebab popok tu kadang-kadang jangan. Wujud. Mana dalil Quran? Sedap ya. Pahal kapur baca kuliah keluar Allah Yasin malam Jumaat ya. Memang tak jumpa ah. Iya juga, tak bunyi lagi perkataan wujud ni. Nah, tak ada dalam Quran. Aristoteles, Aflatun, Sakra. Habis. Beres lalu. Oh, yo. Dah. Tu bil makna dengan secara makna. Jadi, senang. Dengan sebab apa kita tahu kata Allah Ta'ala tu tentu ngerti Tuhan tu ada, dia tu tentu sungguh ada, tentu tidak tak ada dia. Gitu. Ini akan sebut bawah. Dengan sebab ni kita dipanggil dalil dah. Dalil ni dalil akli dia panggil. Dengan sebab kita lihat mana kita fikir. Kalau lihat saja tak mikir tak jadi. Kita lihat serta kita fikir. Itu. Nazar bermakna fikrah, fikri. Tafakkur. Kita lihat ada benda hak dia tu Allah. Hak dia menjadi, hak dia ciptakan. Ini mana? Payah sikit bahasa dia ni dah. Tu. Kita orang Kelantan dah pun jadi sakut-sakut baca dah. Sebab dia karya kita ni bukan dengan bahasa ibarat tata bahasa Arab. Dia ibarat kecek sehari-hari dia di kampung dia. Dah sungguh. Memang gini ya, kecek pun gini lah. Kalau dengar video dia ada rakaman dia mengajar kan. Dia cakap macam dia karya dah. Dia karya tu seperti apa dia bercakap sehari-hari. Jadi kita kena baca tu nada dia. Dengan sebab kita lihat ada benda hak dia menjadi. Dia tu Allah. Dengan sebab kita tengok alam ni, mana misalnya hak benda yang Allah Ta'ala menjadi, seperti tanaman-tanaman kita. Duduk berkebun tu. Pokok tu, pokok ni, kelapa sawit ke apa. Seperti buah timun contohnya. Gapa dia misal bagi tanaman? Banyak tanaman ni. Buah durian pun tanaman. Gapa dia misal? Seperti buah timun. Koma dulu situ. Seperti buah timun. Nak cerita tu seperti itu misal bagi tanaman. Seperti tanaman-tanaman itu misal bagi benda hak Allah Ta'ala cipta. Allah Ta'ala menjadi. Seperti timun, seperti buah timun. Koma dulu situ. Tentu kita tidak terima tentu kita tidak terima kalau ada orang kata, sedap sikit, tambah gitu dah. Payah kita ni. Tentu kita tidak terima kata mari di dalam batangnya timun. Ya kecek gitu. Kita kena takdir ni payah kita ni. Laulal hazfu wat takdiru la fahimal himaru. Gitu. Kalau tak ada hazah, tak ada takdir ni, jepuk lembu himar pun boleh jadi ustaz mengajar. Jadi kena takdir. Tentu kita tidak terima dengan akal kita. Tentu kita tidak terima dengan akal kita kalau orang kata. Begitu. Kalau orang kata mana? Ni maqalul qaul dia panggil. Timun ini mari di dalam batangnya. Kena takdir tu. Panjang sih kena takdir dah. Baru boleh faham dah. Kita tak terima. Contoh ada orang main kata, kita pergi orang duduk nanya timun. Kata, Pak Mat, mari mana timun ni? Kata, mari ikut batal dia halu ni. Halu ni tubik jadi besar gitu dah. Kita kata, gitu kah ataupun? Pak Mat bohong. Bohong selalu. Sebab apa kita kata bohong, tak terima? Kerana ni ilat bagi tidak terima tadi. Kerana apa kita tak terima? Kerana batang itu kecil. Sebab tu kena guna akal tu. Sebab ilmu ni tak boleh dengan taklid. Kalau taklid, Pak Mat kata timun tu mai ikut batal, hang kok gini. Timun mai ikut batal Pak Mat. Ya, okey. Terima. Tapi tak boleh. Ilmu ni tak boleh dengan taklid. Dia kena nazar, kena fikir. Timun mai ikut batal. Timun besar nyepak, batal halu. Dia mari lagu mana tak ada ni? Tak boleh ni. Kecil dengan besar gini ni. Kita tengok. Kerana batang itu kecil dan buahnya buah timun. Bukan buahnya buah kelapa tu tak. Buahnya buah timun tu besar. Macam mana kecil besar tu boleh duduk sekali? Tak boleh tu.
Kalau tidak, mesti batai dia kena lebih besar daripada buah dia. Sebab buah tu mari daripada batai, kalau kita kata gitu. Mesti kena batai tu lebih besar daripada buah. Sebab dia mengandung akar buah. Buah tu tabamung dia panggil, terkandung di dalam batai. Batai kena besar lagi. Kayak gitu. Tu penat lah. Sebab tu kata, kalau tu, orang kata Tuhan duduk atas aras. Berat tu kalau Imam Fakhruddin Ar-Razi bahas dalam kitab Tafsirul Kabir dia. Dahsyat dia bahas. Nah, kalau Tuhan duduk atas aras, siapa hak besar sebenar? Aras ke Tuhan? Kalau kata aras besar pada Tuhan, jadi tak betul. Allahu Akbar. Nah, arsyu akbar. Nah. Kalau kata Tuhan besar pada aras pula, zalim pula Tuhan ke makhluk dia. Nah, macam orang gemuk, pergi duduk atas kursi budak kecil. Lagu mana? Menjahannya harta benda awal. Patah kaki kursi itu. Betul tak? Siapa yang besar sebenar? Tu pening jadi pening. Siapa yang tinggi sungguh sebenar? Macam kita duduk atas bangunan, rasa tinggi tak? Tinggilah saya. Saya tinggi sekali sekarang ni. Padahal tinggi sungguh, bangunan ni bukan kita. Jadi Tuhan tinggi tu sebab duduk atas arah. Pada arah lah tinggi. Hak sebenarnya. Bukan Tuhan. Tuhan boleh terjun pergi mari. Duduk. Berat tu. Jadi pokok dia, jangan guna akal. Persetankan akal. Lah. Pak Quran kata, afala ta'qilun? Afala tatafakkarun? Persetankan Quran. Quran lah suruh guna akal. Memang kena guna akal. Kena guna akal. Hak tak bolehnya kita takdimul akli ala nakli pada hak qat'i dilalah, qat'il wurud. Hak tu tak boleh. Hak tu hak jadi Mu'tazilah tu. Mu'tazilah ni dia mendahulukan akal di atas nakal. Nakal hak bahasa qat'i. Qat'i mana? Qat'ul dilalah, qat'il wurud. Habis dia takdimul akal semata-mata. Hak tu tak boleh. Ada pun takdimul akal, kalau hak bukan qat'iyud dilalah, qat'iyul wurud, hak tu mesti kena buat gitu. Kalau tidak, habis hukum kita tak boleh nak ambil. Tak boleh nak ambil faham. Dan secara umumnya, manhaj ahli sunnah tu seiring antara nakal dengan akal. Bukan lepak kakut belakang dah. Habis itu. Jadi tengok. Batai dia kecil, buahnya besar. Bolehkah beripung? Dan tak terima juga, tak boleh beripung kata. Dan tak terima juga akal kita mananya. Akal kita tak terima juga. Kalau ada orang kata buah timun tu mari di dalam tanah, mari ikut tanah tu. Tak ada pokok tak. Tak ada pokok, yang mari ikut tanah. Kenapa akal kita tak terima juga? Kerana tidak geronggung tanah itu. Tak gelonggong tanah tu, tak berlubang dah. Tak berlubang. Mana berlubang tanah tu? Kalau mai ikut tanah, timu sama mana timu Cina besar ni. Berlubang lah tanah tu, bung, rubik ikut tanah. Bung, rubik ikut tanah. Tanah comel molek. Tiba-tiba ada buah sebesar buah timu Cina tu. Mai ikut mana? Kalau mai ikut batai halu. Mustahil. Mai ikut tanah mesti berlubang, gelonggong. Mustahil tak? Mai ikut mana? Mai ikut tak ada kepada ada. Daripada tak ada kepada ada. Tapi jangan cakap gitu dah kalau dia tanya, mai mana Pak Mat? Mai daripada tak ada kepada ada. Jangan. Nyata apa kau ke dah. Sebab ada apa jumpa orang kuat dak usul ni. Ada. Cecek biasa-biasa pun no usul semua. Mai mana bedeng? Mai daripada tak ada kepada ada. Kata menate ni. Orang serius tanya mai di mana-mana. Dia jawab dengan ilmu gitu, daripada tak ada kepada ada. Iyalah betul lah, daripada tak ada kepada ada lah maknanya. Allah yang menjadikan kita. Sama. Jadi timu ni tidak mari ikut batai, tidak mari ikut tanah. Tapi mari ikut mana? Mari daripada tak ada kepada ada. Siapa buat? Allah yang buat. Itu. Dan tidak terima juga nak jadi dengan sendirinya. Ni payah sikit nak faham ni dah. Tak terima juga kita kata, dak, bukan mari ikut batai timu ni. Bukan mari ikut tanah. Lepas tu, marilah ke mana? Buat dia sendiri. Lagu mana? Dulu dia tak ada. Lepas tu di ketiadaan dia tu buat dia jadi ada. Payah sikit nak Kerana apa tak terima? Dan tak terima juga nak jadi dengan sendirinya. Sendiri timun tu. Timun tu jadi sendiri tak terima. Kenapa tak terima? Kerana timun itu belum terbit
belum zahir dah, belum jadi timung, itu mana belum terbit. Belum terubik mana belum ada, belum zahir itu tidak ada, timung itu tak ada. Maka tak ada dia itu, diri tak ada tu, diri tak ada timung tu, tidak terima kita nak kata jadi tukang yang menjadi timun itu. Boleh tak? Ni kita kata gini. Nah, handphone ni, nah, dulu dia tak ada. Sekarang dia ada. Dia ada siapa buat? Kita nak kata bukan tukar yang buat. Tak ada Tuhan yang buat. Kita nak kata mari daripada benda lain tak boleh. Lepas tu kita nak kata dia jadi dengan sendiri. Lagu mana jadi dengan sendiri? Dulu dia tak ada. Dulu dia tak ada. Jadi seolah-olah tak ada tu ialah satu perkara. Jadi perkara diri tak ada tu lah yang menjadikan diri dia tu jadi ada pula. Boleh terima gitu? Kalau orang boleh terima, dia gila. Nah, diri tak ada tu tak ada perkara, tak ada sekara. Nak jadi ke mana? Diri dia pun tak ada. Bagaimana dia nak menjadi? Kayak gitu. Tu. Habis itu. Tak boleh terima tu. Jadi sebab tu dia kata, kerana apakah tak terima timun tu nak jadi dengan sendiri? Kerana timun itu sebelum terbit itu, sebelum zahir, sebelum adanya timun tu, tidak ada. Ini timun itu tidak ada. Maka tak ada. Ini maka diri tak ada timun tu. Dan maka tak ada dia, tak ada timun tu. Ini diri tak ada timun tu. Tak terima akal kita kata nak kata jadi tukang yang menjadikan timun itu. Kita tak terima. Diri tak ada timun itulah tukang yang menjadikan diri ada timun. Tak boleh terima. Sebab apa? Sebab diri tak ada. Macam mana diri tak ada boleh menjadi sedangkan dia tak ada? Nah, dia sendiri tu tak ada. Bagaimana dia nak mengada ke orang lain? Dia sendiri tu tak ada. Lepas tu dia nak mengada. Mana boleh? Orang nak mengada ni dia sendiri kena ada dulu. Nah, apa? Dia bini pun tak ada. Lagu mana nak boleh kata bini dia masak nasi? Berat tu. Nah, siapa nak lauk pagi tengah hari ni? Bini saya. Bini bila Pak Mak? Tak ada bini lagi tapi bini saya. Di ketiadaan bini saya yang masak di dapur. Merah hatu raya. Mana boleh? Di ketiadaan menjadi. Boleh? Di ketiadaan menjadi. Tak boleh. Nah, duk bunyi kelukang. Siapa duk dapur tu Pak Mak? Mu tak bini lagi deh. Memang tak bini lagi. Siapa masak dapur bunyi kelukang. Dia tengok. Nah, gapo? Rupa-rupa yang nikah hatu. Apa? Ni, senduk duk gerak sendiri. Gerak sendiri dah. Mesti ada juga. Hatu hak duk goreng. Mana boleh diri ketiadaan tu nak menjadi? Dia sendiri pun tak ada. Lagu mana dia nak menjadi? Dia kena ada dulu baru dia buat. Kayak gitu. Tu. Baik. Mana tak dia? Kerana timu itu belum baca dah saya dah. Kalau begitu, tentulah ada tukang yang juru cipta. Juru buat mana juru cipta timun itu. Bukan timun tu mari ikut batang, bukan mari daripada lubang tanah, dan bukan juga diri ketiadaan timun yang menjadikan adanya timun. Bukan. Sebab semua tu mustahil akal belaka. Lepas tu, mesti ada tukang yang menciptakan timun. Tukang tu mesti tak serupa timun. Mesti ada dulu as-sabqu 'alal asya', yang terdahulu di atas timun tu, di atas segala sesuatu. Kayak gitu. Itulah Allah. Maka tentulah Tuhan sekalian alam. Hak mencipta tu tentu Tuhan sekalian alam. Adapun kita tahu kata Tuhan itu namanya Allah. Tahu di mana? Hak ni hak pendapat ahli sunnah wal jamaah dah. Adapun kita tahu Tuhan kita tu namanya Allah dan Ar-Rahman dan Ar-Rahim hingga akhir itu, maka dengan jalan Nabi cerita, bukan dengan fikih. Itu pendapat yang diikhtiar oleh ulama ahli sunnah wal jamaah kita. Waqtira anna asmahu tauqifiyah kadza sifatu fahfazis sam'iyyah, kata Imam Ibrahim Al-Laqani dah. Ulama ahli sunnah wal jamaah kita memilih pendapat bahawasanya segala nama-nama Allah Ta'ala tu
tauqifiyatun. Mana? Terhenti dengan khabaran daripada Allah dan Rasul. Allah Rasul kita baru kita tahu. Sama juga sifat-sifat Allah Ta'ala. Nah, nama-nama Allah, sifat-sifat Allah semuanya sam'iyah, didengar daripada khabar Allah Rasul. Tak boleh kita reka sendiri. Tak boleh kita kata puahlah nama Tuhan kita Allah. Tukarlah pula. Nah, budu ke. Nah, tak boleh. Itu tauqifiyah dia panggil. Terhenti dengan khabaran Allah dan Rasul. Tak boleh kita nak capai dengan akal sendirilah. Itu pendapat Ahlussunnah wal Jamaah. Maka apabila kita kejap mana yakin, teguh. Kita kejap yakin. Yakin ke apa? Kata-kata dalam hati kita. Dia qaulun nafsi dah. Qaulun nafsi. Kata dalam hati kita ada Tuhan. Mesti ada Tuhan. Nah, maka kejap teguh pula, yakin pula kita kata dalam hati kita, qaulun nafsi dalam hati kita tu kata tak ada tu, tak ada Tuhan. Tengok mulai tu. Tak ada Tuhan. Tak ada dia perengkah daripada tentu tidak. Tak ada Tuhan. Tak ada Tuhan tu tentu tidak. Mana? Tak ada Tuhan ni. Payah tu bahasa ya pelik sikit dah. Sebab ni bukan bahasa dari bahasa Melayu Malaysia bukan. Bahasa kampungnya orang Melayu Fatoni kecek. Nah. Tak ada lah Tuhan. Tak ada tu mustahil. Tak ada tu istihalatul mustahil. Tentu tidak tiada Tuhan. Itu istihalatul mustahil. Jadi kalau bahasa panjang sikitnya, bila dah yakin tentu sungguh ada Allah, automatik kita yakin pula tentu tidak tiada Allah tu tentu tidak. Tiada Allah tu tentu tidak. Tentu tidak tiada Allah tu sungguh tak? Sungguh. Itu lagi tu dah. Sungguh. Tu. Maka kejap mana yakin teguh pula kita kata dalam hati kita tak ada Tuhan. Tak ada Tuhan, bukan tak ada Tuhan. Lama kejap pula Tuhan tak ada. Tadi Tuhan ada. Lepas tu tak ada pula dah Tuhan. Tu jadi elit ke Wahabi lah. Yes, Wahabi kata yes, betul kami ayat sebelum ni. Hari tu ada Tuhan, lawan-lawan tak ada pula. Kita kata tak betul, bukan gitu mengaji sifat 20 dah. Kita mengaji sifat 20 ni tentu ada Tuhan, tentu sungguh ada Tuhan, tentu tidak tiada Tuhan. Jadi tentu tidak tiada Tuhan, tu ayah dia perekah lagi. Tak ada Tuhan. Tu. Dia beri perekah dah. Orang Kelantan ke orang Tani dia suka bercakap dengan bahasa ringkas-ringkas. Jawami'ul kalim lebih kurang kan. Tu payah kau nak faham. Jadi seperti bandingannya gini lah, dia kata nak mudah. Apabila kita tahu kata air panas, maka tahu pula lah kita air tu tak sejuk. Kan gitu. Automatik dah. Oi, panas air ni. Panas lah air ni. Automatik dah tahu kata tak sejuk. Tak perlu dah kita dengar apa jadi gitu. Air ni panas, tapi adakah dia tak sejuk? Dah bila dia panas, tentu tidak sejuk adalah. Tentu tidak sejuk tu. Nah, tu auto dah. Pakai minum dah. Nah, jadi kalau tentu sungguh ada Allah, tentu tidak tiada Allah. Auto saya dah. Habis itu dah. Kemudian apabila kita tahu kata tanaman-tanaman kita ada yang juru buat pada halnya tanaman-tanaman itu satunya arak. Sudahlah, ni payah ni sikit ni. Masuk istilah arak, jirim, jisim ke apa ni. Tapi tak apa dah. Sikit-sikit dah. Kemudian apabila kita tahu kata tanaman-tanaman kita itu ada yang juru buat, padahalnya tanaman-tanaman itu tak lepas daripada dua ni. Satunya arak yang ada di situ, di tanaman tu. Keduanya jirim, yakni diri, tubuh tanaman tu. Arak tu gapo panjang cerita dah. Arak tu maqama bil jirmi, boleh. Kullu ma yakumu bi ghairihi wala yujadu illa fi mahalli. Fi zatin au fi jirmin. Macam-macam lah takrif dia tu. Ataupun asyai'ul wujudiyyu. Al-hadisu yakumu bil jirmi. Tu ada juga macam-macam takrif. Ada apa-apa perkhabaran? 7 minit kita rehat dulu. Baik. Dan jirim itu mana ni tadi? Makot mana tadi?
Keduanya jirim, yakni turus dia. Turus ni diri benda tu, tubuh benda tu. Maka tahulah kita bahawasanya kesemua benda-benda hak arak dan jirim itu Tuhan kesemualah yang menjadikan dia, tidak qadim sekali-kali. Faham tak? Jadi gini, bila dah kita yakin kata tanamnya tadi tu, timun tadi tu Allah yang menjadi, bukan mari ikut batal, bukan mari ikut bumi, bukan pula di ketiada timun yang menjadi ke dia ada timun, bukan. Allah yang menjadi. Lepas tu kita pergi tengok di timun. Oh, timun ni tubuhnya berjiring. Mana berjiring? Mengambil lapangan, ruang kosong, qada teluh zat dia panggil jirim dah. Kalau jisim tu dia bersusun dah, dia tersusun. Ma tarakkaba minal juz'aini. Minal fardain ke. Tu bahasa panjang lah tu. Cuma dia antara jirim dengan jisim tu ada umur khusus dia dah. Antara jirim dengan jisim tu ada umur khusus dia. Tiap-tiap jisim itu pasti jirim. Tiap-tiap jirim belum tentu jisim. Gitu. Kullu jismin jirmun. Walaisa kullu jirmin jisman. Gitu lebih kurang. Nah, ada umur khusus dia. Sebab jirim tu tiap-tiap yang mengambil tempat. Belum tentu dia tu bertubuh badan. Gitu. Belum tentu dia tu tersusun daripada dua afrod. Dua fardain, dua apa nak terjemah ke apa dua individu. Individu tu nampak macam syakhsing sesuatu gitu dah. Tanya dua benda halus ni. Jauh hafirik tu. Dua apa? Dua atom. Bolehlah, atom pun bolehlah. Jadi kita kan macam nak jadi satu tubuh gini kan. Kita tu tersusun daripada berapa banyak juzuk-juzuk ni. Tanya ibu-ibu buat soto ayam tu. Ayam tu dia soyok. Nah. Jadi nak jadi seekor ayam tu sebenarnya daging dia tu susun. Hak soyok tu boleh kita kecil-kecil lagi. Halus sangat, hancur gitu. Hak tak boleh potong dah tu. Itu dipanggil dalam istilah makulatul asyad dipanggil jauh hafardi. Jauh hafirik dia panggil. Nah. Hak tak boleh kerak, tak boleh belah, tak boleh kerisik, tak boleh belah. Itu dia panggil jauh hafirik. Tu panjang pula jadi ceritanya deh. Hotel dak tahu kita ni. Tu. Baik, habis itu. Jadi kalau kita tengok makhluk ni, dia tak lepas dua tu. Tak lepas daripada jirim, zat dia jirim atau jisim. Jirim lagi jisim atau jirim firik tadi tu. Dan sifat yang melekat di tubuh dia, di jirim dia tu, arak dia panggil. Benda hak baru kedatangannya dah. Jadi semua tadi tu dia tidak akan qadim. Sebab Tuhan yang menjadi. Jadi pahamlah kita, makhluk ni tidak ada yang qadim. Tidak ada yang qadim. Semuanya Allah yang menjadi. Bersalahan dengan falsafah. Falsafah kata alam ni qadim. Sebab itulah ulama sifat 20 mengkafirkan falsafah. Kena ingat tu dah. Jadi sebab tu pelik ulama Asy'ariyah Maturidiyah ambil falsafah, kaedah-kaedah dia mantik dia apa untuk kafir ke falsafah. Tapi selalu dituduh Asy'ariyah ni akidah falsafah, akidah Aristoteles. Tapi kalau orang dia pula Aristoteles ahli tauhid, ahlus solah, wal khair wal barakah. Jadi dia pula salaf. Kebelik tu. Ulama kita ambil kaedah falsafah tu untuk lawan falsafah. Bukan untuk puja falsafah, bukan. Sebab kaedah dia tu sudah ada dalam Quran sebenarnya. Cuma Aristoteles dia tersusun. Jadi dibuang hak kufriyat. Dia ambil kaedah berfikir, tak ada masalah. Matematik pun daripada Aristoteles juga. Jadi kalau Aristoteles ni kita dah terima belakang, tolak habis. Ilmu hisab matematik pun tolak. Jadi kalau kita pergi beli bagai harga RM100, kita bagi RM10 cukup. Kata, mana cukup awak beli bagai 100 ni, awak bagi duit 10. Awak tahu mana tu bilai lagu tu? Kira lagu tu cukup tak cukup? Matematik, awak tak belajar matematik. Matematik mari mana? Aristoteles, kafir, jangan guna. Kita guna matematik Islam hak baru, ikut suka hati kita. Nak kira berat lah tu. Jadi tak ada masalah. Sebab saya kata, nak terima siapa? Yazid bin Harun atau Aristoteles? Dua-dua boleh. Dia kena cara, dua-dua pun boleh. No problem. Buat teruk pasal apa? Betul tak? Itu lagu tu. Maka benda itu dahulu daripada Tok Nenek.
Maka mana tak dia? Tidak qadim sekali-kali. Jika benda itu dahulu daripada tok nenek kita sekalipun gitu, tetaplah tidak qadim. Wallahu a'lam. Ada berapa minit lagi? 2 minit lagi. Sikit lagi. Dan tentulah ngoti Tuhan itu qadim. Ni nak cara kidang pula dah. Erti qadim. Qadim ni walaupun tidak ada dalam Quran secara lafaz, tapi maknanya ada. Dan orang panggil diijma' oleh ulama. Boleh diitlaq sebagai sifat Allah Ta'ala dah. Ertinya yang sedia. Tidak, apa makna sedia? Ini baru makna. Tidak ada mula sekali-kali, tidak ada permulaan, tidak ada awaliyah dah. Yang sedia tidak ada mula. Sebab sedia ni ada banyak makna. Sedia dengan makna zamani, lama masa. Sedia dengan makna idhafi, sedia dengan makna buat adu banding. Mana sedia bapak dengan anak, sedia bapak pada anak. Itu dipanggil sedia dengan makna buat adu banding. Sedia lagu tu bukan hak kita nak i'tikad pada Allah Subhanahu wa taala lah. Sedia tidak ada mula tu maknanya. Sedia hak zati, makna sedia zati ni sedia bahasa dia. Mana tidak ada mula sekali-kali. Tak ada pendahuluan bagi ada. Sebab apa kita wajib kita i'tikad gitu? Tentu sungguh Tuhan ni qadim. Apa qadim? Sedia. Sedia apa? Sedia dengan makna tidak ada mula sekali-kali. Bukan sedia zamani, bukan sedia idhafi. Mana? Dengan sebab apa? Dengan sebab kita fikir. Kalau tidak sedia Tuhan, tentu baru. Memang tak ada hak ketiga dah. Kalau dia tak sedia, tentu dah dia baru. Mana kalau dia tu tidak ada permulaan bagi ada, bermakna dia ada permulaan bagi ada. Gitu saya dah. Sebab apa? Tak ada hak ketiga tak. Tak ada yang di tengah-tengah, tak ada. Tu. Dan jika mana nak dia? Tentu dia baru. Maka mana tak dia ni? Kalau tidak sedia tentu baru. Mana? Kalau tidak sedia tentu baru timbul dah ni. Baru zahir, baru ada timbul. Bukan timbul nyelai dalam laut tu bukan. Baru timbul mana baru zahir. Kalau tidak sedia tentu baru timbul, mana baru ada, baru muncul, baru ada. Maka macam manalah nak boleh timbul dia itu? Macam mana nak boleh timbul tu? Mesti ada yang menimbulkan dia, yang memunculkan dia, yang mewujudkan dia, yang mengadakan dia. Tu banyak tu perkataan saya guna tu. Tak payah lagi berat tu. Dan jika timbul dengan sendiri, maka tentu bohong benar-benar, bohong sungguh lah. Bohong sungguh-sungguh saya kata. Bohong benar-benar. Kerana apa? Kerana belum dia timbul itu, tentu dia tidak ada lagi. Maka tidak ada dia itu tidak boleh nak jadi tukang juru mengadakan dia. Kembali macam timu tadi, berak. Kembali macam timu tadi. Jadi kalau Tuhan tu dulu tak ada, baru ada, baru muncul, baru timbul Tuhan ni. Jadi sebelum nak timbul tu siapa yang buat dia? Kalau kita kata dia di ketiadaan dia tu jadi tukang yang buat dia, boleh ke benda hak tak ada nak jadi benda lain ada? Dia sendiri pun tak ada dulu lagi. Tak boleh. Tak terima dengan akal. Tu. Dan jika baru timbul Tuhan itu dengan jalan fikir, buat apa tu? 2 orang. Saya ni lakar kan ni sebab nak cepat jadi gitu jadi dah. Dan jika baru timbul. Tak kena tu saya baca tu. Mana bohong benar-benar. Kerana apa? Kerana belum dia timbul itu tentu dia tidak ada lagi. Maka tidak ada dia itu. Tak ada Tuhan itu. Diri tak ada tu. Tidak boleh jadi tukang juru mengadakan dia. Itu beres deh. Dan jika baru timbul Tuhan itu dengan jalan bergilir buat 2 orang. Bergilir buat. Allah buat Pak Mak buat Allah. Ya duk pakat 2 tu. Maka tentu bohong juga. Tak boleh terima dengan kepala otak kita. Mana seperti satunya buatku. Apa tu? Apa tu? Kundu dah. Seperti satunya buat kundu, buah kundu. Buah seperti satunya buah kundu dan satu lagi buah labu.
kedua-dua bergilir buat, tentulah bohongnya ni. Buah labu buat buah kundu buat buah labu. Bergilir buat kan. Tentulah bohong. Kenapa? Kerana waktu buah kundu buat labu tu, tentulah kundu tu ada dahulu daripada labu. Betul tak gitu tu? Kerana waktu buah kundu buat labu itu, tentulah buah kundu tu ada dahulu daripada buah labu. Betul tak? Bila kita kata siapa buat buah labu? Kundu lah buat buah labu, buah kundu. Bermakna buah kundu ada dulu. Nah, labu ada kemudian. Tapi dan kundu sendiri itu adanya, mana tak ada. Betul tak tu? Dan tu wawul hal. Begitu apa? Padahal kundur sendiri, mana buah kundur sendiri itu adanya sebab buah labu buat dia. Ya kecil ni. Jadi gini, buah labu ada siapa buat? Buah kundur kita kata. Oh, bermakna buah kundur lah ada dulu pada buah labu. Sebab buah kundur hak buat labu. Tu buah labu siapa buat? Buah labu tu, buah kundur tu siapa buat? Buah labu. Sudah. Bermakna labu ada dulu, kundur ada kemudian. Sudahlah. Pakai bengang gitu. Ni buat misal dengan buah kundur, buah labu pula dah. Kita misal itu hal lah senang. Tapi ni orang panggil husnul adab, tak payah deal dengan Tuhan dah. Dia tak buat misal dengan Tuhan, buat di makhluk. Supaya kita mikir pada makhluk, jangan mikir pada Tuhan. Tafakkaru fi khalqillah. Jangan fikir pada Allah. Tapi payah nak faham kita ni. Tadi duk kecek Tuhan coding, lepas tu guano jika buah kundur, buah labu. Oleh kerana kita payah nak faham, kita pergi ke Tuhan senang. Kalau kita kata Tuhan tu tidak qadim, ada mula bagi, ada permulaan bagi ada. Bermakna dia akan pergi kepada dia jadi diri dia jadi dengan sendiri, mana di ketiadaan dia buat dia, tak boleh terima. Benda tak ada buat benda ada macam mana? Tolak rasa. Ataupun bergilir buat. Mana? Tuhan Allah buat Zaid, Zaid buat Allah. Siapa yang menciptakan Allah? Zaid. Bermakna Zaid ada dulu, Allah ada kemudian. Nah, lepas tu siapa dia pula buat Zaid? Oleh kerana Zaid ni sama pada dakwa ke Tuhan ni, maka kena ada juga orang yang menjadikan Zaid. Sebab siapa yang buat kita? Allah. Siapa buat Allah? Zaid. Jadi siapa hak buat Zaid? Kena ada juga hak buat Zaid. Sebab sama pada dakwa. Berarti siapa buat Zaid? Allah. Bila kita kata Allah buat Zaid, bermakna Allah ada dulu, Zaid ada kemudian. Jadi siapa dulu, siapa ke dia? Sudah. Nah, beripung dua perkara, ada 4 perkara beripung tu. Ada dan tak ada, dulu dan kemudian. Jadi beripung 2 perkara, ada 4 perkara yang berlawanan tadi tu, tak boleh terima dengan akal kita. Sebab apabila kita kata Allah dicipta oleh Zaid, Zaid mencipta Allah, bermakna Zaid ada dulu, Allah ada kemudian. Jadi, bila kita kata Zaid dicipta oleh Allah, Allah yang mencipta Zaid, Allah ada dulu, Zaid ada kemudian. Jadi beripung dulu dan kemudian pada satu masa, beripung ada dan tiada juga pada satu masa. Itu tak boleh terima dengan kepala otak. Sama lah macam buah labu ni nak. Kalau begitu, ada labu itu dahulu daripadanya. Nak berhenti dulu ni. Kalau begitu, ada labu itu dahulu daripadanya, daripada buah kundur. Kalau begitu, bohong, ulang 2 kali. Bohong, takkid tu. Nak menguat dah. Dan jika timbul Tuhan tu dengan jalan ada bapak atau tukar. Ni tasasul ni. Yang nak ayat rupa tasasul ni tak boleh ada kesudahan. Kalau ada kesudahan, tidak tasasul. Jadi tasasul ni banyak dalil nak membatal tasasul dah. Banyak dalil dia. Dalil sebab dan akibat pun boleh. Macam-macam burhan lah. Panjang cerita tasasul ni. Kulli dan juz'i pun boleh. Kulli tidak akan sama, juz'i tidak akan sama dengan kulli. Kalau kita boleh terima tasasul, bermakna juz'i sama dengan kulli. Itu banyak sebenarnya. Kalau kita nak buat mari hujah terbatal, ibtalnya tasasul ni. Tasasul ni mana? Berhubung bertitik tali. Siapa buat Allah? Zaid. Siapa buat Zaid? Khaliq. Khaliq siapa buat? Somad. Somad siapa buat? Sa'id. Sa'id siapa buat? Wa'ya. Wa'ya siapa buat? Eting. Eting siapa buat? Raja Serama. Raja Serama siapa buat?
Raja Jawa siapa buat? Tak tahu siapa bila. Tak ada su. Nah, lepas tu, oh tak tahu. Siapa bila-bila tak ada su. Boleh terima yang kepala otak gitu? Tak boleh. Karena sesuatu tu mesti ada su. Mesti ada kesudahan. Mesti ada kesudahan, mesti ada intihak dia. Bapak tu kata, hingga tidak su sebelah humbi itu, sebelah kuil atas tu dah. Sebelah kuil atas tu, kuil pel. Maka tentulah bohong juga. Kerana apa? Karena tidak ada perkara yang tidak ada su. Mana ada perkara yang tak ada su? Nah, kalau ada perkara hak tak ada su, tak ada su ni mana kesudahan kesudahan. Perkara yang tidak ada su. Jika perkara itu tidak bertambah-tambah, maka nak bertambah-tambah sebelah humbi itu tentulah bohong. Kerana tidak boleh nak beranak atau nak menjadi akan yang terlebih tua. Kemudian jika tidak su itu kerana sangat banyak, maka tentu su juga. Dengan kita periksa beri sangat-sangat lama masa sehingga ganti anak cucu cicit tolong bilang. Kalau begitu tentulah Tuhan kita itu bukan baru timbul. Kita nak berhenti situ dulu sebab mungkin denyuk dah kepala bapak kita tu. Nanti kita rehat dulu ni, lepas ni kita sambung dalil tasasus. Mungkin saya akan ambil dua ya. Ibtalut tasasus dah. Nak kita faham mana wajah mustahil tasasus. Kalau daur tadi beripung dua perkara berlawanan ada dan tiada dah. Nanti kita akan sebut lepas ni ya. Jadi nanti kita sambung. Dan jika timbul, makna timbul ni muncul Tuhan tu dengan jalan ada bapak atau tukar hingga tidak su sebelah humbi. Kita ambil situ. Wallahu a'lam dah.